Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton dan juga sahabat-sahabat di Facebook Siakap Keli TV. Anda bersama saya, Fatimah Nawawi dalam rancangan SK On Air. Apa khabar semua penonton-penonton Siakap Keli TV? Saya rasa dah lama kita tak bersiaran di page dan mungkin ada sahabat-sahabat yang tertanya-tanya apakah rancangan SK On Air yang mungkin baru live, first time live. So, kita nak terangkan sedikitlah. Okey, SK On Air ni adalah orang kata satu platform yang dibawa oleh Siakap Keli untuk kita ketengahkan tentang isu-isu dan juga pelbagai topik-topik secara siaran langsung. Jadi, bila kita nak bercerita dengan topik pada hari ini sebenarnya adalah satu topik tentang kedaulatan dan juga di perairan negara kita. Jadi, topik kita pada hari ini adalah selamatkah perairan Malaysia? Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita bawakan di studio Siakap Keli TV adalah Laksamana Muda, maafkan saya, Laksamana Muda Maritim Hamid bin Haji Muhammad Amin, iaitu pengarah bahagian penguatkuasaan dan juga penyelarasan maritim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat ya Tuan? Alhamdulillah. Okey, di kesempatan ini jugalah saya nak ucapkan terima kasih dan juga tahniah atas ulang tahun baru-baru ni Maritim yang ke-17, dan saya orang kata nak ucapkan tahniah lah di atas sumbangan yang telah diberikan kepada rakyat Malaysia kita khususnya. Baik, kita nak teruskan kepada kita punya perkongsian kita pada hari ini kerana kita nak bawakan satu topik berkaitan dengan kedaulatan, iaitu perairan Malaysia. Selamatkah perairan Malaysia kita? Jadi, bila kita sebut tentang perairan Malaysia ni, kita membincangkan juga tentang kedaulatan undang-undang. Di Malaysia sememangnya adalah satu aspek yang sangat perlu diambil berat, dititik beratkan oleh semua pihak. Bukan sahaja di darat, bahkan di perairan Malaysia itu sendiri. Jadi, bila kita bercerita tentang perairan Malaysia, saya kira apabila timbul isu berkaitan dengan isu pencerobohan di perairan Malaysia adalah satu kebimbangan telah timbul di rakyat Malaysia. Dalam hati-hati rakyat Malaysia, saya kira itu adalah satu kebimbangan yang berasas. Itu menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mengambil tahu, cakna tentang isu-isu semasa. Baik, persoalannya, selamatkah perairan Malaysia kita berdasarkan apa ancaman ataupun kedaulatan itu sendiri, dan kita nak melihat sejauh mana kemampuan agensi kerajaan itu sendiri dalam menjaga perairan Malaysia itu sendiri. Jadi segala persoalan itu insya-Allah kita akan dengar kupasan daripada kita punya Tuan Laksamana kita pada hari ini insya-Allah. Baik, sebelum kita nak teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini, suka untuk saya ajak kepada para penonton, sahabat-sahabat di Facebook Siakap Keli TV untuk sama-sama like kita punya live kita pada malam ini. Boleh tinggalkan komen-komen yang positif, komen-komen yang membina, dan juga jom sama-sama share live kita pada malam ini. Semoga ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada input dan juga pencerahan Tuan Laksamana kita pada hari ini. Okey, kita nak teruskan kepada kita punya mukadimah, permulaannya. Sebagai permulaannya, seperti yang kita tahu, di perairan negara itu terdapat banyak agensi di perairan negara Malaysia kita yang memikul tanggungjawab mereka masing-masing. Dan salah satunya adalah APMM, iaitu Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, dalam mempertahankan kedaulatan, keselamatan dan juga pertahanan negara itu sendiri. Jadi mungkin ada segelintir pada masyarakat kita yang tak tahu lagi sebenarnya apakah tugas, skop utama APMM. Mungkin boleh dikongsikan, silakan. Terima kasih. Saya rasa sebelum saya proceed dengan nak jawab soalan Fatimah tu, saya nak bawa kepada tajuk tadi yang mula cakap ni mengenai kedaulatan perairan negara Malaysia lah. Okey. Mula saya nak cakap tentang Malaysia lah. Malaysia negara kita ni kan. Malaysia kita ni, kita punya survivability daripada kita punya resources. Kan? So berkait rapat dengan perairan, kita ada banyak industri yang menjana ekonomi negara kita untuk rakyat kita lah. Okay? Yang pertama adalah industri perikanan. Ya. Kedua, industri minyak. Seterusnya, industri gas asli. Dan seterusnya, industri tourism, pelancongan. Itu yang berkait rapat dengan maritime, perairan. Dan balik pada perairan tadi, kita ada laut Selat Melaka yang bersebelahan dengan semua jiran-jiran kita.
Seterusnya Laut Cina Selatan di pantai timur, kan? Semenanjung, pantai barat Sabah dan Sarawak, dan utara Sabah, Laut Sulu, dan selatan Sabah, Laut Sulawesi. Besar ni. So, ini berkait rapat. Saya kena bawa lokasi, bawa semua kepada environment itulah sebelum nak jawab. So, ini adalah penting survivability kita, negara kita lah. Sebelum saya nak cakap tugas tanggungjawab FMM ni. Ya? So, dalam hal ni, dia melibatkan lokasi Malaysia sendiri. Kalau kita tengok Malaysia ni, dia dekat Tenggara, Asia Tenggara. Okay? Dan dia Selat Melaka ni bersama dengan Laut Cina Selatan ni adalah laluan antarabangsa. Ya, antarabangsa yang melibatkan perdagangan timur dan barat. Saya kena panjang sikit lah. Boleh. Maknanya perdagangan Amerika, Syarikat, Eropah dan semua yang sebelah barat ke timur. Timur, China, Japan, Korea dan lalu lalang. Dia lalu kawasan ni. Untuk makluman, sebelum wujudnya FMM dulu 2004, saya masa tu dalam TLDM. Saya ni bekas TLDM, 24 tahun lebih dalam Tentera Laut Diraja Malaysia. Ditarik bagi option untuk menubuhkan Coast Guard ni lah, yang kita panggil Agensi Ocean Maritime Malaysia. Masa 2004 tu, di Selat Melaka, insiden rompakan di laut ni dalam 41 kes 2004. Masa tu, Tentera Laut Amerika turun ke bawah, dia hantar frigate dia, Oliver Hazard Perry Class, untuk patrol Selat Melaka. Sebab apa? Dia tak confident dengan kita. Banyak kes pelanunan yang dipanggil, rompakan di laut, kapal-kapal dagang melibatkan semua perdagangan East and West, Timur Barat. Dan ini dipanggil sea lane of communication lah. SLOC, dipanggil SLOC. Yang penting untuk semua dunia. So, dengan itu diwujudkan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, salah satu tugas dia. The main task will be menguasakan semua peraturan undang-undang Persatuan Negara Malaysia lah. Okay? Itu melibatkan semua jenayah rentas padan. Dalam masa yang sama juga, dalam Akta FMM ni ada menyatakan jika masa perang, darurat dan juga kecemasan, kita diletakkan bawah tentera laut, tentera ATM, bukan tentera Malaysia. So ini saya nak relate lah tugas tanggungjawab. So at this moment, kita ni peace time. Peace time memang FMM. Tadi mungkin nak tanya, kemudian saya akan elaborate mengenai tugas, perbezaan tugas nanti. So dalam hal ni, tugas kita tu cover semua akta, melibatkan akta kastam, perikanan, jabatan laut, semua sekali. Kalau tengok kan, saya rasa semua orang boleh Google tu. Google dalam tu akta FMM, nipis je. Dalam akta tu dia kata FMM tanggungjawab untuk melaksanakan semua akta-akta lain. Tapi di laut lah. Di laut, dipanggil Zon Maritim Malaysia. So ini dia cover Sabah Sarawak sekali, yang melibatkan tadi saya kata Laut Cina Selatan, Selat Melaka, Laut Sulu dan Laut Sulawesi. So okey, itu tugas utama. Yang keduanya adalah tugas yang paling penting juga. So cari lamat, operasi cari lamat di laut. Sebab apa kita, kalau apa-apa berlaku, pernah satu berlaku kapal, contohnya kapal daripada China, dia punya chief engineer dia kemalangan di kapal. Dia call kita, dia lalu Selat Melaka, kita hantar, kita menyebut, bantu dia hantar ke hospital. Contohlah. Dan juga sekarang ni everyday banyak insiden orang jatuh laut semua. Itu tanggungjawab FMM. Masuk sekali. Yes. The main task will be enforcement, dan juga kedua adalah search and rescue maritime SAR dia panggil. International. Dan maritime SAR ni, kalau saya nak tambah, dia punya lokasi tu lebih sampai ke Andaman Sea. Laut Andaman, ke utara Selat Melaka tu. Okey, itu antara tugas yang Tuan sebutkan tadi. Tapi kita nak tahu juga apa perbezaan di antara 4 agensi yang berada di perairan tanah air kita. Iaitu yang seperti tadi sebut APMM, TLDM, Polis Marine dan juga Jabatan Laut. Mungkin boleh dikongsikan kenapa perlu banyak pecahan 4 agensi ni, dan adakah ada tindanan skop kerja di antara keempat-empat tu? Basically tak ada. Tak ada. Secara prinsipnya, secara aman ni, kalau kita compare dengan TLDM dengan APMM, saya tahu sebab saya TLDM tu. Yeah. TLDM dia deal with intrusion of foreign warship. APMM, Coast Guard, deal with encroachment of foreign fishing vessel. TLDM dia ada firepower. APMM ada legal power. Okay. Kan? During peace time, TLDM boleh bantu APMM. Because secondary role armed forces ada membantu agensi-agensi lain.
dalam menjaga negara. Okey. So dalam hal ni pula balik pada tentera tadi. Tadi balik pada tajuk awal yang mengatakan iaitu perairan negara. Kedaulatan. Kedaulatan di bawah tajuk kedaulatan ni dia ada banyak elemen. Salah satu rescue, safety at sea. Lepas tu security. Lepas tu defense. Dan semua lain. Ya. Jadi kedaulatan tu kita jaga sama-sama. So tak ada isu dengan tentera laut. At this moment memang kita banyak operasi yang mana dengan tentera laut dia akan bantu kita. For example kalau dia di laut, dia yang nampak insiden tu, you are talking about cross border crime ke mana-mana jenayah di laut, dia apprehend dan kita akan re-arrest to proceed in court lah. Itu prosedur dia. During war time ataupun dalam akta FMM kita ada sebut itu atau kuasa menteri, Perdana Menteri bila perang ataupun darurat ataupun disaster, major disaster, FMM diletakkan bawah tentera laut. Saya bagi contoh semasa intrusion of Sulu. Ingat pantai timur Sabah? Okey. Semasa dia masuk, masa tu kita declare, kerajaan declare kawasan tu kawasan perang lah. Semasa itu FMM Menteri bagi arahan diletak di bawah TLDM. Ya. Selesai operasi itu panggil Op Daulat. Operasi Daulat masa tu. Kalau ingatlah, cuba tengok dalam Google Op Daulat. Okey. Di situ FMM berada di bawah tentera laut. Saya mengarah operasi masa tu. Aset semua saya letak bawah dia. Udara, laut, saya kita hantar ke sana bantu. Tapi kalau macam polis marin pula macam mana? Okey, polis marin dia punya kuasa dia Tuan Nautical Command, dia bawa MTW, territorial water dan juga internal water. Sungai, pulau, sungai, tasik kenyir. Semua polis marin tak nampak FMM tu. Okey. Dia internal water dan juga area territorial water. So dia sama dengan kita untuk melaksanakan. In fact, kalau kita buat search and rescue, kalau dia sekali dengan polis marin dengan bantu dengan TLDM dan juga agensi-agensi yang ada di laut. Tapi kalau macam jabatan laut tu? Dia dari segi legal lah, dia dari segi dia yang menggubal dasar perkapalan semua bawah dia. FMM ni enforce the law je. Okey, I see. Dia enforce the law je. Undang-undang apa undang-undang kita enforce saja. Kita tak ada kuasa untuk bagi lesen, permit, compound, tak ada. So, in the way kita nampak dia memang tersusun lah. Why? Ada satu yang buat kuasa, satu yang menggubal dasar. Macam jabatan laut, dia menggubal dasar dari perkapalan, semua. Dia buat MSO. Dan juga jabatan perikanan, dia menggubal dasar dari segi industri perikanan. Custom, dia menggubal dasar dari segi percustom, custom, semua tu. So, kita enforce the law. Dan dibantu semua kita memang ada kerjasama dengan semua. Jadi tidak adalah pertindahan. Tidak ada. Tak adalah. Okeylah semua. Masing-masing menjalankan tugas skop masing-masing. Yes. Okey, tadi tuan ada sebutkan berkaitan dengan aset. Jadi mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia juga tertanya-tanya sebenarnya aset maritim ni ada berapa banyak? Sebab ada juga yang mengatakan bahawa maritim tidak mempunyai banyak aset untuk melindungi perairan tanah air kita dengan memintas bot-bot asing. Jadi mungkin ada pencerahan daripada tuan. Okeylah, masa penubuhan ni dulu 2004-2005 kita memang dapat dipanggil penubuhan FMM ni dipanggil merging concept. Okey, aset-aset ni digabungkan dari semua agensi lah. Dari tentera laut bagi kan, saya pun masuk, and then polis marin, kapal dan bot, daripada jabatan laut, jabatan perikanan, custom. So itu aset tu sekarang dah uzur lah. Kan? Dan kita pun dalam proses, kita ada strategic plan untuk 2040. In fact, saya pun baru semalam ni minggu lepas buat bengkel untuk strategic plan kita sampai 2025 mengikut Kementerian Dalam Negeri. PMM punya parent agency will be Kementerian Dalam Negeri. So kita punya perancangan memang ada proses untuk penukaran atau membaik pulih lah. So basically memang kita ada aset. Saya kena tengoklah kan. Ini pegawai saya dah sediakan. Saya jawab ikut dia punya data ni. 70 buah kapal. Ini kapal ni kapal OPV ataupun yang boleh bawa helikopter ada 4 buah je. Yang kita ada 2 bagi ada Jepun dan 2 daripada TLDM dulu. Now dalam proses ada yang 3 lagi dalam pembinaan. Dan juga kapal-kapal ronda yang lain. Yang 40 meter ada, 20 meter untuk buat
buat perondaan. 187 bot. Dalam proses juga pembinaan, ada pembinaan dan juga dalam yang kena dilupuskan lah. Sebab dah terlampau lama kan. Kalau kereta terlampau lama pun tak bagus kan. Kita beli kereta baru. Dan nanti tak cost efektif lah senggaraan. 6 helikopter, kita ada AW dan juga Fennec. Dolphin. 6 ya. Dan 2 amphibious aircraft. Itu yang bombardier yang boleh padam air. Padam api, bawa air, padam api. Dia bawa air, dia ambil air, dia padam api. Kita pernah gunakan pesawat ni bantu padam api dekat Indonesia tu. Yang banyak jerebu tu. So kita hantar sana. Padam api kat sana. Yang terbakar sana kan. So okey. Tu basically kita ada lah. Itu antara aset-aset yang ada lah. Yes. Dan di samping itu juga kita ada sistem pengawasan laut yang mana ada daripada di Selat Melaka. Dan sekarang fasa kedua untuk Laut Sulu di pantai barat Sabah pun kita ada sistem pengawasan laut yang ada radar yang boleh mengesan, memantau pergerakan kapal dan juga apa-apa kontak di laut secara 24 jam lah. Yang mana dipantau, dikendalikan oleh anggota FPMM, pegawai dan anggota FPMM sendiri lah. Mereka ni dilatih di pusat latihan AMSAS. FPMM ada pusat latihan, dia panggil AMSAS di Kuantan. Semua dilatih di sana lah. Ya. Dan ada separuh dilatih di luar negara juga. Sebab kita ada kerjasama. Ada kerjasama di antara. Ya, kita ada kerjasama. Sebenarnya macam ni, bila kita dah boleh jaga negara kita ni, Jepun yang mula-mula dulu nak ronda kan. Sekarang ni dia offer training, dia bagi duit. Bukan bagi duit lah, maksudnya dia ada aids untuk bagi kita training, apa-apa yang perlu kita buat. Contoh buat enforcement. Kita akan bekerjasama dengan dia. Contoh JICA. Sekarang JICA tengah buat khusus juga di AMSAS Kuantan. US pun sama juga. Macam Jepun dia bagi 2 OPV tu. Australia pun sama. Australia bagi 2 kapal ronda. Banyak lagi nak bagi. Macam kerjasama lah di antara Malaysia dan juga. In the sense that sebenarnya dia recognize FPMM punya function dan dia kata dia macam contoh Australia. Kenapa dia bantu kita kan? Bila FPMM diwujudkan sebelum tu 2004 dan sebelum dia sampai berapa? 1,300 pendaratan 2004 if I'm not mistaken lah, yang mendarat di Christmas Island. Pendatang asing yang mendarat di Australia. Salah satu tempat ni Christmas Island, pulau dia tu. Tapi lepas FPMM diwujudkan, kosong. So dia confirm kenapa tak ada datang lagi kemasukan pendatang asing ke Australia. Dia check dekat Selat Melaka, kita dah block. FPMM dah melaksanakan tugas, menguatkuasa undang-undang. Silap je, tak pakai, tengok lesen tak ada, permit ada, tangkap. Tak ada IC, macam itulah. So kita dah stop sana. So dia nampak kita, so dia punya Coast Guard dipanggil Australia Border Force tu, sama-sama datang bekerjasama dengan kita untuk melaksanakan tugas menjaga rantau ni. Dia yang ada bajet untuk kita. Yes. Okey. Tadi kita dah sebut tentang aset sebagainya kan. Tapi kita nak juga sentuh, ini antara orang kata persepsi yang saya baca juga di media sosial yang mengatakan bahawa ada mengatakan penguatkuasaan Malaysia ini lemah dan terlalu lembut kerana adanya bot dan juga kapal-kapal asing yang berani untuk masuk menceroboh ke dalam perairan Malaysia. Okey, sebelum tu saya nak beritahu, semua kena tahu apa kitanya foreign policy. Ya. Okey, negara kitanya foreign policy. Basically tengok dalam Google semua kan. Boleh tengok baca, tapi saya terangkan secara prinsipnya non-provocative and de-escalation. Non-provocative actually kita tak provoke orang. Tak Malaysia kan? Kedua adalah de-escalation. Kalau bergaduh pun, mari kita kena tarik dulu ke? Main golf ke? Bincang. Itu kita, Malaysia punya foreign policy. Ini boleh bincang dengan Wisma Putra, saya punya kawan-kawan dekat Wisma Putra bersama melaksanakan tugas sama. Di MKN sama juga. Dan juga kita punya KDN. So, foreign policy itu digubal dulu berdasarkan dengan perlembagaan Malaysia. Apa perlembagaan kita? Buka lah Google balik kan. Saya mana nak cakap, nak suruh kan, nanti tak perlulah kan cakap dengan saya. Basically, perlembagaan Malaysia ni dibuat berdasarkan agama Islam. Kita tengok kan? Perlembagaan kita tahu kan? Agama Islam kan? Ya. Agama Islam kata jangan bunuh orang tau. Ya. Nabi Muhammad pun walaupun itu nak bunuh dia dulu, dia tolong orang tu susah. Kan? So, itu digubal. Because ada orang lah marah. Kenapa kita biar? No. Kita ambil tindakan. Kita gunakan kuasa yang kita ada, power. Element of national power.
Sebelum September 11, Amerika dia pakai midlife, MIDLIFE. Apa-apa midlife, military tu. Dia tak suka je Tomahawk orang sana. Tomahawk orang sini. Saya kat US, saya buat master sana. Saya tanya dia orang. Tapi selepas September 11, dia macam dia tukar. Dia tak nampak kalau berkasar ni tak ada. That's why now, in fact, I think today atau yesterday, saya punya pegawai terlibat kerjasama, berbincang bersama dengan Wisma Putra untuk ada kerjasama dengan US. Lebih rapat lagi lah. Kita memang ada kerjasama. So, dia punya approach will be sekarang ni DIMFIELD, DIM. Nombor satu dia adalah diplomasi. Diplomasi lah. Kita dah lama pakai. Ya. So, apa-apa hal pencerobohan, kita kena kaji. Apa-apa hal, kita banyak jiran tau. Dan tengok tadi lokasi kita. Kita silent communication. Kita penting ni. Kan? Kita penting dan kita dah jaga rantau ni dengan menjaga perairan kita. So, mereka memang berminat. Semua berminat lah. Dan bila dia masuk, kita akan ambil tindakan lah. Mula apa? Diplomasi lah. Diplomatik protes lah. Kan? Kita punya Wisma Putra, dia bagus. Kerja sampai malam. Saya punya kawan-kawan semua. Dia MKN, Majlis Keselamatan Negara. Bagus. Jadi, kita approach kita ada diplomasi. Dan kita rekod. Apa-apa berlaku tu, kita tak tahu tembak. Tak. Kita ada capability tu. In fact, kat rantau ni, kita ada keupayaan itu. Tapi kita tak buat lah. Kita punya dasar kita ni. Cuba tanya saya, dasar kita. Tapi yelah, bila kita tengok di media sosial, ramai yang mengharapkan, perlu tembak dan sebagainya. Memang. Okey lah kan. Dia masuk kan. Lepas tu kita bagi amaran, dia tak keluar, kita tembak. Kita, okey lah, kita airborne. Kita boleh. Kita airborne 2 F-18, tenggelam 2 kapal perang negara tu. Tak kira negara mana kan. What's next? Kita kena fikir tau. Semua orang ni buat ni ada sebab. Push and pull factor. Betul. Ekonomi lah. Betul. Dan juga kan, dia nak tunjuk power. Even yang super power pun dah ubah dah. Daripada Tomahawk, dia pergi, now dia berdiplomasi. Saya rasa dia orang dengar ni. Ya. Bagus, saya ni student dia orang. Dekat NDU, National Defence University, kat Washington DC. Saya memang banyak question dia orang. Memang yang dipegang yang pertama tu adalah diplomasi. Yang pertama sekali memang kita pegang. Tapi kita rekod, kita suruh dia keluar. In fact, I think last 2 months kot, kita punya kapal pergi dekat Laut Selatan, kapal kita Kem Gemia 29 meter. Ada 3 buah kapal jiran kita yang menceroboh. Kapal Coast Guard dia satu, 2 kapal perikanan dia. Kita suruh dia keluar. Dia keluar. So, kita memang ada hubungan diplomasi dengan semua lah. Dengan negara-negara jiran. Ya, jiran semua dan juga negara-negara besar. Okay. Dan yalah, kita macam tu dia orang, kita harap dia orang faham isu ni lah. Bukan kita benar kan. Ya, betul. Kita pernah lah. Kita airborne F-18, ramai yang ni, tinggal lagi kita bukan negara yang bunuh orang lah. Ya. Kita ada diplomasi. Cara. Dia panggil element of national power, DIMFIELD. Diplomasi, information ni, propaganda. Mengatakan kita, we are telling them, come on lah. Kan? DIM, diplomasi, information, baru military. F tu finance, A lagi intelligence, law enforcement and economy. Itu satu baris. Mengikut sequence tu. Okey. Kita nak tahu juga tentang bila bercerita tadi perairan-perairan di sekeliling Malaysia itu sendiri. Kita nak tahu juga ada perbezaan had sempadan. Contohnya kalau kita lihat ada perairan pendalaman, ada perairan wilayah, perairan zon ekonomi eksklusif, itu EEZ kan. Jadi mungkin boleh diceritakan apa sebenarnya perbezaan di antara perairan tersebut, di manakah letaknya kuasa tanggungjawab APMM itu sendiri dan apa yang perlu dan tak boleh dilakukan di kawasan-kawasan tersebut. Okey, ini actually boleh refer dengan UNCLOS, United Nations Convention Law of the Sea 1982. Kan? Tapi tak apalah, saya cerita sikit lah. Cerita kampung ni kan, senang. ZE itu yang besar, yang 200 nautical mile. Itu banyak resources yang kita boleh dapat dari segi industri tadilah. Ikan, minyak, gas asli dan tourism lah. So, dia 200 batu nautikal yang mana APMM ada kuasa menjaga resources yang kita ada under international law. Dan ini kita jaga bersama dengan tentera laut
dan kita akan bekerjasama sama untuk menjaga perairan negara. Seterusnya MTW, Territorial Water, laut wilayah kan. Itu 12 batu nautika di pantai. Itu kita ada kuasa penuh lah untuk jaga dari segi semua aspek ekonomi, yang mana kita boleh enforce. Dan negara luar kalau nak lalu tu, even kapal perang pun dia kena notify kita tentang tu. Macam dia Selat Melaka kan. Selat Melaka dia sempit. So actually kita tahu dia orang lalu dan akan masuk pelabuhan. Dari segi international diplomasi, international ruling tu memang dia kena inform the littoral state. So yang seterusnya lah internal water. Kan dalam ni kan. Internal water tu dalam sungai. Sungai Pahang besar tu, Sungai Kuching besar. Tu bagilah Polis Marine jaga dengan lain. Tapi kalau macam EEZ tu? EEZ FMM yang bertanggungjawab, ada legal power untuk jaga. Kalau sempadan tu dalam 200 nautical mile. Okay. 200 batu. 200 batu. So kalau dia kalau dia berdekatan, contohnya dia berdekatan, dia equal distance kalau ikut undang-undang antarabangsa tu. UNCLOS, boleh Google tu. United Nations Convention Law of the Sea 1982. Law of the Sea. Law. Okey. Kan? Okay, itu antara hak yang disebut oleh Tuan Laksamana kita. Tapi sebelum kita nak teruskan pada lepas ni kita nak cerita tentang parti. Parti pendatang asing tanpa izin. Yes. Okey, sebelum kita nak teruskan, cukup untuk saya ajak kepada para penonton di Facebook Siakap Kelly TV sama-sama like kita punya live kita pada malam ini, tinggalkan komen-komen yang positif ataupun mungkin ada nak berikan pandangan anda, boleh tinggalkan di ruangan komen, dan yang pastinya jom sama-sama share live kita pada malam ini, kongsikan supaya ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Okey, kita nak teruskan dengan topik tadi kita bincangkan tentang selamatkah perairan Malaysia kita ini. Kita nak balik kepada parti tadi. Kalau kita lihat sekarang ni kita berada dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi saya rasa pencerobohan parti ini adalah satu isu yang memang diambil berat oleh kerajaan pun. Jadi sebagai agensi yang menjaga perairan negara itu sendiri, apakah pendekatan yang diambil APMM untuk mengekang masalah pencerobohan parti ni? Okey, sebelum nak jawab tu, pendatang asing tanpa izin ni kan. Sebelum COVID dia dah ada sini. Ya. Kenapa ada sini? Sebab misalnya mula saya cakap tadi, lokasi kita dan kita ni negara baik. Ya. Kita ni macam gula tau, semut ipoh datang, semut hitam datang, semut merah semua datang. Kadang-kadang dia tinggalkan ni kan. Itu konsep lah saya senang cakap. Namun kita ada peraturan. Kita ada agensi yang melaksanakan peraturan menjaga kan, di bawah jabatan Akta Immigration memang tidak dibenarkan pendatang asing ni masuk. So kita kuasakan. Kita kuasakan di sepadan laut ni, contohnya bila kita tahu pandemik ni, kita dah aktivekan operasi cegah parti di Eskom contohnya. Saya dulu di Eskom, Eastern Sabah Security Command. Itu lagi dekat lah dengan jiran-jiran, paling dekat. Kadang pandang yang nampak dah seberang tu kan. So kita dah aktivekan tu dan kita akan kita adakan operasi bersepadu dengan semua agensi lah. Kan? The main core tu will be Jabatan Immigration lah. Dia yang memegang akta tu. So kita aktifkan macam-macam operasi kita ada. Kita ada OGASAK di sana, gabungan antara semua agensi keselamatan. Kita ada NTF, bawah National Task Force, or Benteng, dan macam-macam operasi yang kita laksanakan bersama agensi yang ada. Kan, macam contoh saya kata di tentera. Kena ingat, dalam sesuatu negara, konsep dia ada three main pillars pasukan keselamatan, security forces, iaitu military, coast guard and police. Ini 3 cabang pasukan keselamatan. Ya. Yang lain tu adalah pasukan sahabat. Pasukan sahabat iaitu Jabatan Immigration, Jabatan Perikanan, Jabatan Laut dan so on lah, yang semua agensi kerajaan. So these 3 main pillars yang memain peranan. Contohnya macam Daulat bila activate perang tu, 3 pasukan yang ada di sana. Bergabung 3-3 ni. Yes. Kan? Dari segi enforcement atau kuasa legal, dia akan bagi pada APMM lah di laut. Dan polis pun ada. Kan? So dari segi ketenteraan, kita ada tentera laut, udara dan darat. So kita aktivekan semua operasi. At this moment kita pun memang ada op naga di pantai timur Sabah, banyak operasi lah, op kuda laut. Bersama dengan agensi-agensi lain pun memang ada operasi yang bersama. Macam op naga ni kita ada 4 kementerian. MKN,
And then APMM bawah KDN. Seterusnya Tentera Laut bawah Kementerian Pertahanan. Dan seterusnya Jabatan Perikanan. Kita ada semua tu. Kan? Dan banyak lagi aku nak cerita. Seram Melaka, kita selaraskan bersama. So apa pendekatan yang dibawakan oleh PMM untuk mengekang parti? Okay, deterrent dia. Memang kita punya approach will be what we call it strategic maritime kita, ever present. Maknanya kita akan buat satu rondaan di sektor-sektor yang kita dah kenal pasti, kawasan-kawasan sensitif, dan juga kita fokus kepada insiden-insiden berlaku, dan kita akan buat rondaan bersama dan mengambil tindakan untuk mengekang kemasukan. Yes. Okey. Itu antara pendekatan yang yang Tuan sebutkan tadi. Tapi sepanjang pandemik ini, apakah operasi yang telah dilakukan oleh APMM? Dan mungkin adakah jumlah parti ini semakin berkurang ke ataupun sama macam mana? Saya cerita tadi lah, gula dekat situ. Semakin tak ada lah, bukan tinggi, memang dia kurang. Kita sembuh motin kan, keliling lah. Habis motin tu dia masuk lah. Dan sebab kita kan sepanjang pandemik COVID ni masih lagi ada. Kita boleh kekang lah. Kita in fact, contohnya saya di Eskom, kita dapat operasi cegah parti tu. Kita dapat tangkap, ini kita buat pengusiran balik pada dia. Itu salah satu bersama dengan Jabatan Immigration. Kita hantar balik ke negara dia mereka masing-masing lah. Even now sebelah sini pun sama juga. Jadi kerjasama yang kita ada ni secara bersepadu dengan agensi-agensi lain yang ada. Agensi sahabat bersama juga agensi-agensi luar negara. Contoh Australia sama. Now the next one, next month ni kita akan buat right back di Pantai Timur. Itu bersama Australia. Untuk mengekang parti juga. Ya, sama semua. Sebenarnya ancaman dia ada non-conventional threat dengan conventional threat kan. Conventional threat ni I think semua tahu. Kan ada negara dalam perlembagaan dia masih tuntut tahu negara sebahagian Malaysia ni. Ya. Anything can happen. At this moment dia tak macam tu. Sebab apa? Dia push and pull factor ni. Kadang-kadang negara tu bila dia miskin, rakyat dia pergi rompak lah kapal. Dan dia susah. Tapi bila dia dah ekonomi dia dah elok, dia mulalah claim ni di perairan dia. Dia dah ada banyak aset-aset kapal perang semua. Dia tahu Malaysia ni boleh kita diplomasi, tapi kita akan serius lah. Kita kata no, kita tak terima apa yang dia buat lah. Kita ikut peraturan yang sedia ada. So dia macam tu. Kadang-kadang negara tu, negara jiran dan keliling kita ni ada yang negara miskin. Tapi bila ekonomi dia naik, dia jadi lain pula. Ya. Kita nakkan negara jiran macam kita naklah keliling semua elok lah. Tapi ini push and pull factor lah. Yalah. Balik kepada end ways and means lah. End state dia apa dia nak. Kadang-kadang bila terlampau dah kaya ataupun ekonomi tambah baik, dia langkah dia panjang sikit. Dia keupayaan dia lah. Jadi dia kadang-kadang dia go beyond the limit. Kita akan stop lah. Itulah yang cuba untuk kata nak kekang tu lah bila dah beyond limit tu kan. Okey, kita sentuh juga berkaitan dengan rasuah. Ini juga saya rasa ni satu topik yang berlegar-legar juga di media sosial yang mengaitkan APMM dengan rasuah di lautan. Yang mana dikatakan nelayan-nelayan asing yang terlepas masuk dengan mudah itu adalah disebabkan rasuah. Mungkin ada komen sikit daripada Tuan. Dia macam ni, isu integriti ni dia across the board lah kan, dia melibatkan dan terpulang pada masing-masing kan. Tapi kalau dari segi aspek macam APMM ni di laut, insya-Allah tak ada. Saya tahu. Sebab apa, kalau ada tu kita akan terima laporan, dan kalau ada berlaku laporan ada, kita memang tak akan tolerate lah. Kalau pihak polis atau SPRM, kita bekerjasama dengan SPRM dan pihak polis, kalau ada kes tu, kita akan bekerjasama lah untuk menentukan kes itu dia kekang, dibenteras. Namun kita at this moment memang isu itu berkurangan dalam PMM dari segi yang you kata dalam laut tu. Sebab kita ada counterbalance check interagency dan sama-sama dengan kita punya APMM. So dalam hal ni ialah, tapi dia boleh jadilah pada mana agensi pun.
Mana-mana agensi pun yang boleh kuasa, lah yes, punya boleh berkaitan ni. dengan rasuah ni. Namun kita akan bantras. Cuba untuk membantras sebaik mungkin. Ya. Okey, saya nak tanya juga soalan, kalau boleh saya pergi kepada soalan yang mengatakan APMM ni adalah antara agensi yang membazirkan wang cukai rakyat. Yalah, tadi saya tahu okey. Saya rasa tidak. Sebab apa? The reason why dia ditubuhkan dulu. Ya. Sebab ancaman itu sendiri. Non-conventional threat dan conventional threat. Sebab apa? APMM ni Coast Guard dia punya function tu bila peace time dan war time memang ada. Jadi dari segi aspek tu saya nak tengok dia diwujudkan sebab dia perlu. Ya. Okay. Balik pada saya cakap the three main pillars dalam satu negara. Tentunya negara besar, dia ada Coast Guard dia ada military dia ada polis dia ada bidang masing-masing. Masing-masing ada tugas tanggungjawab masing-masing. During peace time dan war time. Jadi tak ada isu yang mengatakan bahawa membazir wang cukai rakyat tu? Tak ada. Saya rasa perlu ada. Memang kena ada lah. Memang kena ada maritim. Sebab apa sebelum ni tak ada. Itu yang saya cakap tadi. Macam-macam saya nak cerita. Even Australia, negara contohlah negara sahabat Australia ni, dia punya Coast Guard dipanggil Border Force. Itu dia Coast Guard. Sebab apa dia punya dia punya border ni semua laut. Ya. Dia tak panggil Coast Guard, dia panggil Border Force. Sama dengan US Navy, Chinese Coast Guard, Vietnam Coast Guard. Chinese Coast Guard dulu dia tak ada Coast Guard tau. Ya. Selepas dia datang sini, dia tengok Malaysia ada kapal putih. Saya ingat dia datang 25 orang tu dengan Admiral dia semua. Navy dia. Kita bagi taklimat. Apa wujudan APMM. Dia wujudkan dia punya. Tengok dalam Google balik, mungkin dalam bulan 7 2000 dia lawat kita dalam 2012 13 macam tu. Semasa encroachment dia. Betapa pentingnya Coast Guard ni. Namun pelaksanaan tu perlu betul lah. Kan? Okay, tadi bila kita dah cerita tadi pelbagai persepsi negatif daripada masyarakat di media-media sosial dan sebagainya. Tapi kita nak tahu juga, saya pasti di perairan bekerja di perairan ni menjaga kedaulatan negara adalah satu perkara yang juga ada cabarannya. Dia mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita pada malam ini. Apakah cabaran-cabaran yang berhadapan dengan jenayah di perairan tanah air kita ini, dan juga mungkin boleh dikongsikan juga kejayaan-kejayaan yang dikecapi oleh APMM yang mungkin masyarakat kita ni kurang pun pandang tentang perkara tersebut. Cabaran-cabaran yang kita hadapi ni satu adalah itu tugas kita actually. Kalau SWOT analysis tu kan jadi kita track tu kami our strength lah. Binasa bukan strength. Saya bagi dua lah, conventional threat dengan non-conventional threat. Okay, salah satu is cross border crime yang melibatkan penyeludupan semua lah, benda asing, semua duit kan, yang melibatkan semua. So dan juga yang melibatkan sindiket lah. Apa benda ni kadang dia menyeluduk ni besar. Jadi dia melibatkan sindiket yang berada di darat. Namun kita ada siasatan jenayah, bahagian siasatan jenayah kita bersama dengan RISIK dan juga agensi-agensi yang lain sama-sama mengekang, mengkaji dan mengekang ancaman ini lah. Dan juga at this moment COVID itu sendiri lah, COVID-19 ni, penularan ini, dia efek daripada semua lah, pada rakyat juga. Sebab apa kita punya tanggungjawab tu keselamatan demi kesihatan rakyat kan. So itu cabaran kita juga lah. Antara cabaran yang terbesar juga dengan COVID-19 dalam mengekang jenayah-jenayah di perairan. Ya, salah satu dia. Yang besar tadi tu sindiket tu, yang jenayah lantas padan lah. Dan juga yang melibatkan penyeludupan, migran, dan juga pendatang asing, barang-barang yang dadah semua ni. Ini besar yang merosakkan negara kita. Dan juga lain-lain seperti rompakan di laut. At this moment kita manage to stop. Dengan kehadiran kita di laut ni, kita dapat mengekang insiden rompakan di laut ni. Dan seterusnya ialah kegiatan mengebom ikan ni, cara orang lama. Dia nak nangkap ikan, dia bom ikan tu. Habis semua, mati semua kora-kora. Itu kita tak nak benarkan lah. Jadi ada yang berlaku, kita cuba kekang. Bahawa ini melibatkan cara hidup mereka.
yang nak laksanakan ni. Ini yang saya cakap dalam segi conventional threat tu lah. Non-conventional threat, non-conventional threat tu. So seterusnya ada campur tangan daripada pihak berkuasa asing lah yang masuk. Itu kita pun address secara bilateral dengan negara-negara yang terlibat. Itu antara cabaran lah yang dihadapi. Tapi kalau macam mana dengan kejayaan? Sebab kadang-kadang masyarakat ataupun netizen kita ini bila cerita tentang kejayaan kurang nak dipandang. Mungkin boleh dikongsikan dengan masyarakat kita, dengan penonton-penonton sekarang ini. Apakah kejayaan yang dikecapi sepanjang dalam tempoh pandemik ini? Okey, kita kalau kita tengok dalam TV banyak keluar kan tangkapan yang dilaksanakan oleh APMM dalam sepanjang 17 tahun ni ya. APMM merekodkan sebanyak 2.7 bilion hasil rampasan lelongan, kompaun dan juga denda yang melibatkan penguatkuasaan terhadap bot nelayan asing, pendatang tanpa izin parti, dan juga penyeludupan dadah, rokok dan ketum. Ya. Termasuk ketum. Serta barangan kawalan yang lain lah. Ya, penyeludupan minyak, apa semua, minyak masak semua especially yang berdekatan dengan jiran, negara jiran. Secara itu juga pelbagai operasi khas lah kita laksanakan. Jadi penanda aras kepada APMM, iaitu operasi Naga yang saya kata tu, operasi Kuda Laut di pantai perairan Sarawak dan Sabah, operasi Jangka Haram itu di Johor. Sebab apa, banyak kapal dagang tadi kan yang masuk perairan kita, dia tak bayar parking lah. Jual sapi tu. Jadi kita kuat-kuasakan. Dan seterusnya adalah operasi Benteng yang bersama dengan National Task Force NTF. Dan banyak kejayaan yang kita dah buat lah. Saya rasa macam ni, itu saya cakap ni adalah output. Outcome dia, orang boleh je lalu perairan Malaysia. Kan? Cuba lalu perairan lain yang bahaya. Ramai orang, saya tak nak mention lah mana perairan. Macam kita ni senang nak lalu. Kapal dagang semua freely. Sebab apa? Kalau tak selamat, mereka akan hantar kapal perang dia atau kapal Coast Guard dia untuk ronda perairan kita. But at this moment dia okey. Why? Dia tahu kita very effective jaga perairan kita. Macam balik pada awal saya cakap tadi, lokasi Malaysia ni adalah dekat SLOC, Sea Land Communication, East and West, ekonomi dunia. Daripada Amerika, Eropah, nak cross pergi Jepun, China. Ni negara besar ni, India semua ni. Kita banyak bantu dia orang lalu. So, jadi itu antara orang kata kejayaan-kejayaan dan juga cabaran yang telah dikongsikan oleh Tuan Laksmana kita. Tapi sebagai kesimpulannya, sebab kita dah berada di penghujung sebenarnya, mungkin Tuan Laksmana kita boleh kongsikan yang terakhir, adakah benar-benar perairan Malaysia kita selamat? Memang selamat lah. Memang selamat. Saya rasa tak ada isu. Tak ada isu. Sebab apa sekarang ni balik pada polisi kita. Orang masuk, kita nak pepah dia dengan takkan yang tu, mungkin dia ada sebab. Sebab negara kita punya polisi tidak begitu. At this moment, kalau ada orang susah, dia cari Malaysia. Ada pernah tu, kan? Contohnya, Rohingya, dia tenggelam kat sana, kapal dagang ambil dia. Kapal dagang tu nak pergi ke satu negara. Negara tu tak benarkan kapal dagang tu. Kita yang pergi ambil orang yang susah tu. Kita negara, kita punya dasar negara ni berdasarkan kepada perlembagaan kita. Saya ulang balik, perlembagaan kita ni berdasarkan kepada agama Islam kita. Actually agama lain pun tak suruh bunuh orang pun. Ya, betul. Jadi secara kesimpulan yang boleh apa yang saya ambil daripada kita serius melaksanakannya. Sangat, maritim antara agensi yang serius lah melaksanakan tugas dalam menjaga kedaulatan negara itu sendiri. Jadi selamat, apa yang boleh saya simpulkan adalah selamat perairan Malaysia kita, dan kerana agensi-agensi yang berada di perairan menjalankan tugas mereka dengan baik sekali. Dan saya rasa ini adalah satu perkongsian, satu pencerahan yang sangat baik daripada Tuan Laksmana kita. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita memberi pencerahan kepada para penonton pada malam ini. Saya mengharapkan semua para penonton yang sedang menonton pada ketika ini sama-sama orang kata
memberi perkara-perkara yang baik lagi dan terus menyokong kita punya agensi kerajaan dalam menjaga kedaulatan dan juga keselamatan kita punya tanah air kita, insya-Allah. Baik, sebagai terakhirnya, seperti biasa, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang pada waktu yang sama. Bye, assalamualaikum.